Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ija, mentor bisnes Shakely. Okey, hari ini saya nak kongsi dengan anda 3 sebab kenapa wanita mesti buat bisnes walaupun dah kaya. Okey, biasa kan kalau ada orang yang dah bekerja and then dia buat bisnes untuk extra money ke ataupun sebab-sebab lain. So akan adalah kawan-kawan yang cakap, kau ni kenapa nak buat bisnes lagi kan? Dah kerja tak cukup ke duit gaji kan? Tamak ke apa semua kan? So macam memang biasa kan benda tu kan? Tapi kan sebenarnya seorang wanita ni kan sepatutnya kena buat bisnes walaupun dah kerja, walaupun dah kata dah kaya, walaupun mungkin dah suami dah kaya, mungkin bapak dah kaya, walaupun dah ada duit. Okay, jap, yang saya cakap ni tentang bisnes dari rumah lah. Okay, bisnes network marketing, bisnes online, bisnes kecil-kecilan. Okay, bukan bisnes yang besar-besar macam import, export semua tu. Okay, kita sambung kenapa kita kena buat bisnes. Okay, yang pertama, bila buat bisnes, dia mengajar kita untuk kenal orang. Kita kenal orang secara pengalaman. Sebab bila kita buat bisnes, walaupun yang kecil-kecil ni macam dropship ke kan, peluang untuk kita kenal manusia tu sangat terbuka luas. Walaupun kat universiti kita ada belajar pasal human behaviour, tapi tak samalah macam reality kan. Contoh bila kita berurusan dengan orang, dengan customer kan, kita berurusan dengan customer, kita belajar kenal orang, kita tahu yang manusia ni ada macam-macam jenis kan. Ada introvert, extrovert, yang suka bertanya, yang suka diam-diam, ada orang yang suka kita tanya dia, ada orang yang banyak cakap. So macam-macam lah perangai kan, macam-macam teori juga. Tapi kalau kita buat bisnes, kita boleh betul-betul kenal orang tu macam mana. Sebab kedua, bila kita dah kenal orang, dia akan ajar kita untuk berlapang dada. Memang susah nak berlapang dada ni, tapi bila kita dah faham manusia ni macam mana, apa sikap-sikap dia secara praktikal kan, dan kita sendiri rasa semua, jadi kita akan jadi lebih mudah untuk berlapang dada. Contoh macam manusia lah kan, ada macam-macam jenis, ada macam-macam background, pemikiran berbeza. So dia akan buat kita lebih faham dan kita akan lebih senang untuk berlapang dada kan. Kita tak akan kata kepentingan berlapang dada ni pula, kita tak mudah untuk kecam orang kan, sebab kita faham orang tu macam mana, kita tahu kenapa dia react macam tu kan. So kita jadi mudah lah kan, sebab kita dah faham, so kita mudah untuk berlapang dada. Okey, sebab ketiga ialah dia mengajar untuk kita tidak complacent. Sebab bila kita buat bisnes, kita tak boleh complacent. Complacent ni maksudnya, contoh kita dah capai target bisnes, so kita cakap okey lah, aku dah berjaya, okey dah kat tu je kan. So tak boleh macam tu. Okay? Sebab bila kita start complacent, itulah saat di mana kita akan perlahan-lahan alami kejatuhan. Okay? So dalam bisnes, kita diajar untuk tidak complacent supaya kita dapat sentiasa memperbaharui kita punya usaha, kita punya impian, kita punya target. Okay? So dalam bisnes, kalau kita tak buat, duit tak datang. Kita tak buat, customer tak datang. Kalau bagi yang suri rumah pula kan, bila suri rumah ni, bila buat bisnes, dia akan ajar kita untuk bersosial. Dengan buat bisnes, kita akan dapat ramai kawan kan. Macam customer kita itulah kawan kita, follower kita kan. Bila kita ramai kawan, maksudnya kita bersilaturahim. Bila bersilaturahim, maksudnya membuka pintu rezeki kan. Kita akan berkongsi untuk memberi kebaikan kepada orang lain kan. Selalu orang kata nak berniaga ni nak duit je, tapi sebenarnya siapa-siapa yang buat bisnes ni, mereka ni adalah orang yang memudahkan urusan orang lain kan. Contoh mak saya kat kampung, dia tak erti drive, so ada pakcik ikan datang ke rumah, so mak boleh beli ikan dengan pakcik ikan tu dengan mudah kan. So itu adalah tugas peniaga, dia membantu memudahkan urusan orang lain kan. So bila kita buat bisnes, jangan nampak aku nak buat bisnes sebab nak duit semata-mata kan. Duit akan datang macam-macam, mana pun cara duit akan datang. Yang penting you start buat bisnes, you kena set kat mind you nak tolong orang lain, nak mudahkan urusan orang lain kan. Contoh sekarang ni ramai yang jual online kan, so mudah tak? Kita tak payah nak keluar, kita duduk kat rumah je, order kat telefon, so ting-ting postman datang hantar kan. Itulah tugas usahawan, iaitu memudahkan urusan orang. Dan bila kita mudahkan urusan orang, insya-Allah urusan kita juga akan dipermudahkan. Yang hebat-hebat atau yang baru start nak fikir ni, bolehkah aku buat bisnes kan,
bagi saya sangatlah patut. Dan kalau rasa lah selama ni pun nak buat aktiviti seharian tak sempat, serabut macam-macam nak kena buat, tak cukup masa semua, okay, sebenarnya bukan sebab kita tak sempat tau, tapi sebab mungkin kita kurang mahir dalam urus masa. Dan insya-Allah kalau dalam bisnes ni you ada mentor you akan guide you macam mana uruskan masa seharian. Kan, bila kita urus masa kita boleh buat apa sahaja, dan dalam masa 24 jam tu kita sempat buat, insya-Allah. Okay, kalau macam you tengok your friend tengah bekerja kan, tapi buat bisnes, you janganlah cakap dia bukan, sebab sebenarnya dia buat something yang bagus, yang mana dia sedang membina diri dia, membina jati diri dia, dan dia membina kehidupan dia, dan juga untuk masyarakat. Kalau kita buat bisnes, kita juga membantu masyarakat tau, kan. So untuk mudahkan orang dapat produk yang kita jual, kan, bagilah support kat kawan-kawan yang tengah berbisnes, kan, sebab sangat banyak kebaikan dan faedah yang kita boleh dapat secara peribadi, kan, bukan sekadar sebab duit semata-mata. Ada yang bekerja tu bolehlah consider, kan, it's not about money, tapi untuk membina diri kita, untuk membina jati diri kita, untuk membina kehidupan, dan untuk memberi lebih kepada masyarakat. So itu sahaja sharing saya untuk video kali ini. Anda suka video ni, anda boleh share dengan orang lain, anda boleh like, dan kalau ada yang poin-poin yang mungkin saya boleh baiki ke, ataupun anda ada poin lagi yang lebih baik, kenapa wanita kena buat bisnes walaupun dah kaya, okay, anda boleh drop a comment, okay, tulis kat bahagian komen, okay, supaya nanti orang lain boleh baca komen anda, dan mungkin saya akan boleh tambah lagi poin-poin ni untuk video yang seterusnya. Okay, sekian sahaja. Jangan lupa subscribe jika belum subscribe. Okay, see you in the next video. Bye.